Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, berjumpa lagi, kita bertemu lagi untuk kelas kita yang seterusnya. Baik, hari ini kita akan masuk subtopik baru. Subtopik apa? 1.4. Apa tajuk dia? Kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Jadi kalau awak tengok kat sini, saya sudah gariskan dengan marker merah warna merah kat sini, jitu, persis, peka. Okay. Jadi itulah 3 kata kunci dia yang kita nak belajar. Baik, 3 kata kunci kat sini merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada radas yang awak gunakan di mahmal. Okey. Jadi setiap radas mesti ada 3 ciri ni. Okey. Apa dia? Jitu, persis dan peka. Baik. Sekarang kita nak tengok apa maksud dia. Baik, tengok yang pertama, kejituan. Yang pertama kejituan maksudnya apa? Kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri nilai sebenar. Okey? Jadi kita nak ukur dan pastikan alat pengukur itu bacaan dia paling hampir dengan nilai sebenar. Jadi perkataannya kat sini, nilai sebenar. Okey? Nilai sebenar. Baik, katakanlah saya kata pada awak semua, saya nak awak semua ukur berapakah ketebalan pemadam ini. Pemadam papan putih. Saya kata ukur ketebalan pemadam ini. Katakan saya dah kasih awak awal-awal. Saya kata ketebalan dia. Okey, saya kasih awak ketebalan dia. Contoh ni contoh. Saya kata ketebalan dia adalah 11.55 mm. Okey, 11.55 mm. Jadi saya kata sekarang saya nak awak semua ukur ketebalan dia dengan menggunakan 3 radas yang berbeza. Okey, kita nak tengok radas mana yang paling peka. Baik. Baik, kalau awak tengok kat sini, ini radas yang pertama saya minta. Okey, katakan saya kata okey, yang pertama gunakan pembaris meter. Okey, pembaris meter. Pembaris meter ni samalah dengan pembaris yang awak guna dekat dalam awak punya kotak pensel tu ya. Samalah pembaris meter. Okey. Ni yang pertama. Yang kedua, saya kata pada awak semua gunakan angkut vernier. Ini rupa angkut vernier. Okey, ni rupa dia, angkut vernier nama dia. Okey. Nanti bila awak kembali ke sekolah, saya suruh awak guna. Okey, angkut vernier. Yang ketiga yang ini, nama dia tolok skru micrometer. Okey, tolok skru micrometer. Okey. Lepas tu awak pun mula buat eksperimen. Okey. So, kita punya peralatan kat sini, yang pertama pembaris. Okey, pembaris meter. Yang kedua nama dia angkut vernier. Saya tulis AV je lah tak buat nak tulis ni. Saya tulis AV, angkut vernier. Yang ketiga, saya kata gunakan apa? Tolok skru micrometer. Okey, tolok skru micrometer. Baik, TSM. Okey. Lepas tu saya kata tuliskan berapakah bacaan dia. Okay. Ni, sini, sini. Okey. Ni bacaan sebenar Bacaan sebenar. Saya nak awak ukur pula. Okey. Sekarang kita ambil, kita cuba ukur. Okey, kita nak tengok antara 3 alat ni yang mana yang paling jitu. Paling jitu ni maksudnya bacaan dia paling tepat. Okey, paling tepat maknanya paling menghampiri nilai sebenar. Tak dapat menyamai nilai sebenar tak apa tau, tapi paling hampir. Okey, kita tengok siapa paling hampir. Baik. Awak pun ukur. Saya buat contoh awak pun ukur. Ukurlah ketebalan pembaris. Mula-mula ukur macam ni. Okey, guna pembaris. Okey, katakan awak ukur pakai pembaris.
pembaris ni awak tengok bacaan dia sama ada dalam cm ataupun mm. Betul Kalau cm awak akan nampak 1 cm, 2 cm, 3 cm kan? Awak nampak 1 cm, 2 cm kan? Okey. Ada nombor 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu awak akan nampak garisan kecil-kecil. Awak tengok pembaris awak, garisan kecil-kecil. Kecil-kecil tu menggambarkan milimeter. Betul? 1, 2, 3 tu sentimeter kan? Okey, jadi sentimeter, milimeter sama sahaja. Okey, cuma kita darab 10 kan? Okey, kalau sentimeter nak jadi milimeter darab 10, sama sahaja. Okey. Ini awak dah tahu, awak memang tahu guna ni. Pembaris meter, tak ada masalah. Okey, katakanlah awak ukur ketebalan dia. Ukur. Okey. Katakanlah pembaris meter, bacaan yang dia boleh beri awak. Okey, bacaan yang pembaris meter boleh berikan kepada awak. Bacaan paling kecil dia boleh beri kepada awak. Katakan awak guna pembaris meter awak dapat 12 mm. Ataupun awak dapat 11 mm, tak ada masalah. Okey? Awak kata awak dapat, ada yang kata bila awak ukur nanti awak akan nampak setiap kumpulan, setiap individu mungkin dapat jawapan yang berbeza. Ada yang pernah kata, cikgu saya dapat 11 mm. Ada yang kata, cikgu saya dapat 12 mm. Tak ada masalah. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Okey? Sebab pengukuran ini bergantung kepada macam mana awak memandang. Nanti kita akan tengok lagi. Okey? Kenapa bacaan jadi berbeza. Okey. Okey, itu yang pertama. Kemudian saya kata gunakan angkut vernier, AV. Okey, macam mana nak guna angkut vernier? Saya tunjuk kat awak Ini angkut vernier. Awak kena tarik dia macam ni. Tarik macam ni. Tarik macam ni Okey. Jadi, nak letak kat mana pemadam ni, letak kat sini. Okey, letak kat sini. Letak kat sini. Awak rapatkan balik macam ni. Okey. Awak letak, awak rapatkan macam tu. Macam ni Okey. Lepas awak letak, awak dah rapatkan, awak akan nampak bacaan dia di sini. Nanti saya akan ajar awak cara baca Saya cuma nak tunjuk contoh je ni. Okey, awak akan nampak bacaan dia kat sini. Ada nombor-nombor kat sini. Okey. Katakan awak dapat bacaan dia 11 perpuluhan. Katakan awak dapat 11.6. Okey? 11.6 milimeter. Okey? Kalau ada pelajar yang dapat kata, cikgu saya dapat 11.5 milimeter. Salah ke? Tak ada salah. Okey? Yang dapat 11.6 pun betul. Yang dapat 11.5 pun betul. Faham? Okey. Sekarang, kita gunakan pula tolok skru micrometer. Baik, macam mana nak guna tolok skru micrometer? Tolok skru micrometer ni, kat sini dia ada benda tau, boleh kunci, boleh gerak dia. Okey, so kita letak ke bawah gini baru dia boleh gerak. So, yang ni, awak pusingkan dia. Bila awak pusing, awak akan nampak bahagian atas dia akan terbuka. Nampak dia terbuka? Nampak tak dia terbuka? Dia makin jauh macam ni, makin jauh. Pusing lagi, pusing. Sampai awak boleh masukkan benda yang awak nak ukur tu lah. Okey, kata kalau awak pusing itu, awak masukkan. Saya tunjuk je ni Nanti kita buat betul-betul. Ini cuma nak tunjuk je. Okey, awak masuk kat sini. Okey, masukkan situ. Okey, lepas tu apa yang awak dapat? Okay, apa yang awak dapat? Katakan, lepas awak ukur, awak dapat bacaan dia 11.57 milimeter. Okey, 11.57 milimeter. Okey, sekarang saya nak awak tengok satu benda kat sini. Okey, bacaan kat sini 12. Ada titik perpuluhan tak? Relax, tak ada. Yang ini awak nampak berapa titik perpuluhan? 1. Betul? 1. Yang sini berapa tempat dia? 2. Betul? 2. Okey. Yang ini tak ada, yang ini ada 1, yang ini ada 2. Jadinya alat yang paling jitu, okey, alat yang paling jitu ialah alat yang titik perpuluhan dia, bacaan dia ni, tempat perpuluhan dia lagi banyak. Lagi banyak, lagi jitu, lagi tepat bacaan dia. Lagi menghampiri nilai sebenar. Jadi, bila awak banding kat sini, ni yang ketebalan sebenar. 11.55. Awak dapat guna pembaris 12. Guna angkut vernier dapat 11.6. Okey? Jadi ada beza. Beza dia 0.05. Yang ini pula 11.57, 11.55. Beza dia 0.02. Lagi kecil beza dia. Okey? Jadi alat yang paling jitu adalah alat yang bacaan dia paling menghampiri nilai sebenar. Maksudnya
dia punya bilangan tempat perpuluhan tu semakin banyak. Okey, lagi banyak, lagi jitu alat pengukuran itu, lagi tepat bacaan dia. Okey? Jadi, bila awak masuk ke makmal nanti, awak kena tahu antara tiga ini, pembaris, angkut vernier, tolok skru mikrometer, yang paling jitu adalah tolok skru mikrometer. Okey? Tapi dia cuma digunakan untuk mengukur bacaan yang kecil-kecil je lah. Janganlah awak nak ukur panjang meja awak guna ni. Itu mustahil lah pula. Okey. So tak boleh lah panjang meja tu kita guna pembaris lah. Okey? Okey, itu yang pertama. Perkataannya ialah jitu. Okey, persis. Apa maksud persis kat sini? Kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Okey, bila awak buat pengukuran, bacaan dia hampir sama. Okey, apa maksudnya macam ni? Okey. Okey. Katakanlah awak buat eksperimen. Okay, awak buat eksperimen di dalam makmal. Okey, biasanya bila kita buat eksperimen, kita akan ulang bacaan. Okey, kita akan ulang bacaan. Okey, katakanlah saya suruh awak ukur berapakah panjang pemadam ni. Okey, berapakah panjang pemadam? Tadi kita balan kan? Sekarang saya ukur pemadam. Panjang. Okey, katakanlah kali pertama awak ukur, awak kata bacaan dia, cikgu bacaan dia 11 cm. Okey. Bacaan kedua 11.1 cm cikgu. Okey. Bacaan ketiga 11 cm balik. Okey. Jadi bacaan awak hampir sama. Okey. Yang pertama 11, yang kedua 11.1, yang kedua 11 balik. Jadi bila alat pengukur tu boleh memberi bacaan yang hampir sama, okey, bacaan yang hampir sama, apabila kita ulang pengukuran, maknanya alat tu adalah alat yang persis. Okey, persis. Okey, packer. Apa maksud packer? Okey, packer. Kebolehan alat pengukur mengesan. Okey, mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Okey, apa maksudnya? Contoh, saya kasih awak satu bika air. Okey, bika ni kosong. Saya buat contoh je ni, contoh. Okey, katakanlah saya suruh awak isi air dalam bika ni. Kemudian saya kata pada awak, ukur suhu dia. Awak pun nak ukur suhu. Ukur suhu gunakan apa anak-anak? Guna apa? Apa? Pembaris? Ukur suhu guna apa? Termometer kan? Okey, so awak pun ambil termometer ni, awak pun ukur suhu ni. Okey, ukur suhu air. Ukurlah. Ukur, apa tak bacakan saya? Cikgu, bacaan dia 29 darjah Celsius. Okey, bacaan air dia 29 darjah Celsius. Okey, lepas tu saya kata ke awak, baik, sekarang saya nak awak buat sesuatu. Okey, apa yang saya suruh awak buat? Saya kata, ambil air batu, sebiji air batu, seketol air batu tu. Saya katakanlah ni air batu. Konon-konon ni air batu. Ambil seketol air batu tu, saya kata masukkan dalam air. Okey, masuk dalam air. Bila masuk dalam air, seketol air batu, awak rasa air ni akan bertambah panas ke bertambah sejuk? Bertambah sejuk. Bila bertambah sejuk, suhu dia akan bertambah ke berkurang? Berkurang. Pandai? Awak semua pandai? Baik, tadi bacaan asal 29 darjah Celsius. Okey. Lepas tu air dah cair, awak pun ukur lagi sekali. Okey? Lepas tu awak beritahu saya, cikgu, bacaan sekarang dah jadi 28 darjah Celsius. Okey? 28 darjah Celsius. Maknanya kita taruh satu ice cube, ketulan ais yang kecil sahaja. Tiba-tiba kita nampak perubahan suhu. Okey? Daripada 29 jadi 28. Jadi, kalau sesuatu alat itu dapat mengesan perubahan yang kecil dengan cepat, dia dapat kesan perubahan yang kecil, maknanya alat itu dikatakan sebagai alat yang packer. Okey, alat yang packer. Kalau awak masuk air batu, okey, masuk air batu, lepas tu masuk seketol air batu, okey, sebiji air batu awak masukkan, ukur suhu, masih lagi 29. Masuk lagi, ukur masih lagi 29. Masuk sampai
satu cawan ais masuk dalam tu, barulah turun suhu kepada 28. Maknanya alat itu tidak peka. Faham? Okey, jadi ini 3 perkataan yang awak kena tahu. Jitu, persis dan peka. Jitu maknanya bacaan menghampiri nilai sebenar. Paling hampir. Lagi banyak tempat perpuluhan, lagi jitu, lagi tepat. Okey. Persis pula, bila kita ukur, kita ulang bacaan, bacaan mestilah hampir sama bagi setiap kali pengukuran. Okey? Dan yang terakhir sekali, peka. Peka maksudnya dapat mengesan perubahan walaupun perubahan itu perubahan yang kecil. Okey? Dapat kesan maknanya peka. Tak dapat kesan maknanya tidak peka. Alright. Tadi kita buat 3. Kita buat kejituan, kepersisan, kepekaan. Sekarang kita dah buat ralat pula. Baik, ralat tu apa? Ralat ni dalam bahasa Inggeris panggil error. Okey. Error dia macam kesilapan lah. Okey. Baik. Ralat ni ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama namanya ralat sistematik. Yang kedua namanya ralat rawak. Baik, apa beza dua-dua ralat ni? Baik, ralat sistematik ni adalah ralat yang disebabkan oleh alat pengukur. Maksudnya alat pengukur tu sendiri dah ada ralat. Okey? Baik, itu yang pertama, sistematik. Yang kedua, ralat rawak. Ralat ni pula disebabkan oleh pemerhati. Siapa pemerhati? Pemerhati maksudnya individu yang membuat bacaan, yang menggunakan alat pengukur. Okey? Katakanlah saya gunakan pembaris. Okey, berlaku ralat disebabkan oleh individu. Jadi pemerhati tu saya lah, individu yang membuat bacaan. Okey, ralat rawak. Okey. Jadi ralat sistematik, ralat rawak. Okay. Apa contoh ralat sistematik? Okay, contoh ralat sistematik, yang pertama ralat sifar. Okey. Ralat sifar tu apa saya cerita? Yang kedua, alat pengukur yang tidak jitu. Tadi kita dah belajar kan jitu, peka, persis kan? Baik. Jadi alat pengukur yang tidak jitu dia akan menyebabkan berlakunya ralat sistematik. Baik, ralat sifar. Okay. Apa dia ralat sifar? Saya tunjuk kat awak ini adalah salah satu alat yang digunakan di makmal radas di makmal. Namanya adalah neraca mampatan. Okey, neraca mampatan. Saya rasa awak dah belajar di sekolah rendah ya. Siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris namanya compression balance. Okey. Baik, bila awak nak membuat bacaan, okey, nak buat pengukuran, yang pertama sekali awak kena semak ialah ada tak berlakunya ralat sistematik, sebab ni adalah ralat pengukur iaitu ralat sifar. Kita tengok ada ke tidak ralat sifar. Baik, ralat sifar tu macam mana rupa dia? Baik, kalau awak tengok kat sini, neraca mampatan ni dia ada jarum Harap-harap awak nampak lah ada jarum warna hijau dalam ni. Baik, jarum warna hijau ni sepatutnya duduk di mana sebelum awak letak apa-apa ke atas ni. Okey, sebelum diletakkan apa-apa benda di atas ni, jarum tu mesti berada di nombor kosong ataupun sifar macam ni. Baik, sekarang ralat sifar tu macam mana? Okey, ralat sifar tu macam mana? Katakanlah ni lah dia neraca mampatan ni, dia bulat macam ni kan? Okey, sorry lah, bulat saya tak berapa nak bulat. Okey lah dalam ni ada jarum kan? Okey, jarum. Okey, ada jarum Jarum ni sepatutnya mesti duduk dekat nombor kosong. Ni nombor kosong. Okey, katakanlah jarum ni tak tunjuk ke kosong tau, dia tunjuk ke sini. Katakan sini nombor 1. Ataupun katakanlah jarum tu dia duduk di sini. Duduk di sini. Okey. So, ini dipanggil ralat sifar. Maknanya jarum penunjuk tu pada awal-awal bacaan awal-awal sebelum kita buat bacaan, dia tidak duduk di kosong. Sama ada terlebih ataupun terbelakang daripada kosong. Itu dipanggil sebagai ralat sifar. Okey, jelas Okey. Jadi, bila kita nak membuat pengukuran, perkara pertama yang awak kena buat ialah awak kena semak ada tak ralat sifar ataupun ralat sistematik berlaku pada alat pengukur. Kalau ada, awak kena ambil dulu berapakah bacaan ralat sifar. Okey. Kalau awak boleh
apa orang panggil adjust kita boleh pusingkan dia supaya duduk dekat nombor kosong. Tak ada masalah lah. Kalau tak boleh, kita kena ambil dia punya ralat sifar. Macam mana nak ambil nanti kita akan belajar. Okay, tak ada masalah. Okay. Jadi ralat sifar memang biasa memang biasa ada pada alat. Okay. So, jangan risau, benda ni normal. Okay. Cuba kita ambil bacaan. Okay. Jadi ingat, bila nak lakukan eksperimen, bila nak lakukan pengukuran, perkara pertama kita buat, semak ada tak ralat sifar, iaitu ralat sistematik. Okey, macam mana kita nak atasi ralat sistematik? Okey, tengok Yang pertama, buat eksperimen dengan berhati-hati. Okey, eksperimen lakukan berhati-hati, cek dulu ralat sifar, ambil bacaan ralat sifar. Okey, yang kedua, ulang eksperimen dengan alat pengukur yang berbeza. Itu sebab tadi kalau awak ingat masa saya cerita pasal digituan tadi, kita gunakan pembaris, kita gunakan angkut vernier, kita gunakan screw micrometer. Jadi kita gunakan alat yang berbeza. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada ralat rawat. Ralat rawat. Ini disebabkan oleh pemerhati. Pemerhati tu kita lah, kita orang yang membuat bacaan. Baik, apa contoh dia? Contoh dia ralat parallax. Okey. Ralat parallax ni awak dah belajar pada sekolah rendah ni sebenarnya. Okey. Ralat parallax ni apa? Maknanya bila awak ambil bacaan, mata awak, kedudukan mata awak tidak berserenjang. Tidak berserenjang tu maknanya tidak selari dengan kedudukan skala. Okey, contoh. Saya kasih awak silinder penyukat. Contoh contoh. Ni cara lukis silinder penyukat. Okey. Silinder penyukat, saya suruh awak masukkan air. Okey, saya suruh awak masukkan air. Lepas tu awak pun masukkan air. Okey. Ini kalau awak perhatikanlah, sekolah rendah dah buat. Saya tak tahu awak ingat ke tidak. Cikgu sekolah rendah ajar. Tapi awak lupa, biasa, itu normal. Tak masalah, kita belajar balik. Okey. Bila awak masukkan apa-apa cecair, okey, di dalam satu alat pengukur, dia akan kasih awak dua situasi. Okey. Yang pertama, situasi yang pertama, cecair itu akan membentuk begini. Dia akan melengkung ke bawah. Okey. Ada lagi satu situasi, cecair itu akan melengkung ke atas. Macam tu. Okey. Satu melengkung ke bawah, satu lagi situasi melengkung ke atas. Baik, ini kita panggil sebagai apa? Meniskus. Awak dah belajar sekolah rendah kan? Meniskus. Baik, macam mana cara nak ambil bacaan? Okey, supaya ralat parallax ini kita dapat kurangkan. Okey, pastikan mata awak berserenjang dengan kedudukan dia. Okey, maknanya kalau dia di sini, mata awak kat sini lah. Ni maknanya, ni mata awak. Letak kat sini lah mata awak. Ni mata awak dah ni. Ni mata jangan tadi saya benda apa yang lukis. Ni mata tau, mata. Mata. Saya ni memang pandai melukis ni mata lah mata. Okey lah kan, boleh lah. Okey, so mata awak mesti berserenjang, tegak dengan meniskus tu. Okey. Jadinya bila bacaan awak nak tengok kat mana? So kita ada dua situasi, kat atas ni, satu lagi kat bawah ni. Okey. So mata awak nak ambil mana? Kat sini. Nampak? Ya, yang bawah ni. Okey, kalau dia melengkung ke bawah, awak ambil yang bawah. Kalau dia melengkung ke atas, ni mata awak mata awak. Okey. Kalau melengkung ke atas, kita ambil yang mana tau? Yang ni. Yang atas, faham? Melengkung ke bawah, ambil bawah. Melengkung ke atas, ambil atas. Okey? Okey. So, itu cara kita ambil bacaan. Okey, ralat parallax berlaku apabila pelajar buat macam mana tau. Okey, so saya guna pen merah lah Dia ambil bacaan, katakan awak tanam ke sini. Dia kat sini tau. Dia ambil, katakan bika katakan bika. Dia letak bika tu atas meja macam ni. Okey, letak atas meja macam ni. Letak macam ni lah. Rendah. Awak mata kat sini, benda ni kat sini. Lepas tu awak pandang begini. Okey, sengit. Tak tegak. Sepatutnya awak kena tegak macam mana? Okey, so tak tegak, sengit. Apa jadi? Awak pandang macam ni. Ni mata awak mata awak. Ni mata awak. Ni mata awak lah ni.
awak pandang begini. Bila awak pandang begitu, awak akan nampak yang atas ni, bukan yang bawah. Sepatutnya yang ini betul, yang ini salah. Okey, so ini dipanggil sebagai ralat parallax. Ataupun awak punya kedudukan terlalu rendah, awak pandang ke bawah. Pandang ke bawah pula. Sini pula mata awak duduk sini. Ini mata awak kat sini pula. Macam ni, mata awak kat sini. Pandang pula macam tu. Pun salah. Kat sini pula duduknya. Salah. Faham? Okey, so ini dipanggil sebagai ralat parallax. Okey, jadi bila ambil bacaan, pastikan mata kita serenjang dengan kedudukan. Okey, baik. Jadi ralat rawak ni contoh dia ralat parallax. Kemudian kecuaian pemerhati, kecuaian tadi awak cuai. Okey, salah teknik. Ni salah teknik lah ni, salah teknik. Okey, tak betul teknik awak mengambil bacaan. Baik, cara atasi, ulang bacaan dan ambil purata. Itu sebab bila kita lakukan eksperimen nanti awak akan tengok. Bila awak kembali ke sekolah, bila kita buat eksperimen, biasanya cikgu akan kata ambil 3 kali bacaan. Okey, dah ambil 3 kali bacaan, ambil purata. Okey, ambil 3 kali bacaan, ambil purata. Purata tu maksudnya apa purata tu? Maknanya bila awak ambil 3 kali bacaan, okey, purata maksudnya awak tambah 3 bacaan ni, awak bahagi dengan 3. Itu namanya purata. Belajar kan sekolah rendah. Okey. Ulang bacaan dan ambil purata. Itu cara mengatasi yang pertama. Cara yang kedua, pastikan mata serenjang dengan skala pengukuran. Ni serenjang lah ni. Ni serenjang. Okey, serenjang. Ni betul. Ni betul. Ni salah. Ni pun salah. Okey. Itu caranya. Baik, itu sahaja yang saya nak ajar awak. Jadi untuk nota, apa yang saya tulis tadi 1 sampai 4 itulah awak salin. Okey. Siapa yang nak salin lagi panjang boleh juga salin daripada buku teks. Muka surat 26 Ralat ini ayat panjangnya dekat dalam muka surat 26. Boleh juga nak salin kat situ, tak ada masalah. Siapa yang rajin nak salin panjang, ambillah yang panjang. Siapa yang kurang kerajinan, ambillah yang pendek. Sama sahaja. Okey, nota itu yang pertama. Dan yang kedua, buku SPS. Hari tu kita berhenti muka surat 7 Okey, so hari ni muka surat 8 tak boleh buat sebab kita tak bagi ke makmal nak buat macam mana kan? Itu eksperimen. Okey, so muka surat 8 tak boleh buat. Saya nak awak buat muka surat 9. Okay, SPS muka surat 9. Tadi nota sekarang muka surat 9. Soalan apa yang awak kena jawab? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, kesimpulan. Okey? Ataupun ayat mudahnya, semua soalan dalam muka surat 9 awak jawab. Tak dapat jawab, tak ada masalah. Nanti saya ajar. Tapi kalau tak dapat jawab, boleh jawab kot. Senang kot. Senang. Okey, jawablah semua. Jangan kata tak boleh jawab. Jawab dulu. Jawab dulu. Senang gitu. Okey? Kemudian muka surat 9 tadi saya kata muka surat 9. Kemudian muka surat 12. Okey, muka surat 9, muka surat 12. Itu sahaja. Okey? Itu sahaja. Senang sangat. Okey? Itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.